وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار. الغفار الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين فلا يظهرها بالعقاب عليها. Jadi di sini syarih nak terangkan apakah asal istiqaq bagi perkataan ghafar. Kita faham ghafar ni maknanya mengampunkan. Asal makna ghafar ni menutup. Asal makna ghafar ni menutup. Menutup. Bila seseorang hamba itu diampunkan, apa maksud dia? Maksudnya dia tidak akan diazab. Dia tidak akan diazab. Bila seseorang itu diazab, maka kesalahan dia tidak ditutup. Faham? Bila kesalahan dia tidak ditutup, maka dia bermakna dia tidak diampunkan. Bila seseorang itu diazab, akan terdedah kesalahan dia. Bila seseorang itu tidak diazab, tidak akan terdedah kesalahan dia. Maka makna mengampun itu munasabah dia. Makna mengampun itu dia datang daripada perkataan menutup. Bila satu orang itu diampun, maka tidak diazab. Maknanya ditutuplah keaiban dia. Bila seseorang itu tidak diampunkan, maka dia diazab, maka akan dizahirkan di hadapan makhluk yang lain. Okey. Fala yuzhiruha, ha tu maksudnya az-dzunub bil iqabi 'alaiha. Kemudian walam yaqul. Dalam matan ini Al-Imam Nawawi menggunakan Al-Ghaffar berbanding Al-Qahar. Mengapa perkara ini dibangkitkan? Kerana di dalam Al-Quran digunakan Al-Qahar. Faham? La ilaha illallahul wahidul qahhar. Qahhar. Jadi mengapa musannif tidak muafakat dengan ta'bir Al-Quran yang mengiringkan selepas wahid Al-Qahhar? Maka syarih menjawab di sini walam yaqul. Jadi di sana soalannya menjawab soalan mahzuf. Mengapa tidak digunakan Al-Qahhar yang merupakan urutan dalam Al-Quran berbanding Al-Ghaffar seperti dalam kita ini? Walam yaqul Al-Qahhar badal Al-Ghaffar. Itu jawapan dia. Lianna ma'na al-qahri ma'khudhun mimma qablahu. Kerana makna al-qahru tu dapat diambil daripada perkataan ataupun isim sebelumnya, iaitu al-wahid. Bila sesuatu zat itu bersifat dengan tunggal, dia tunggal pada zatnya, dia tunggal pada sifatnya, dia tunggal pada perbuatannya, maka yang tunggal ni, zat yang tunggal ni, dia ada sifat Al-Qahhar, menguasai. Faham? Sebab tidak ada sesiapa yang sekutu dengannya. Maka walaupun tidak disebutkan Al-Qahhar, makna Al-Qahru tu boleh diperolehi daripada Al-Wahid. Faham? Idh, dia bagi sebab. Idh ni adalah illah bagi dakwaan sebelum ini, ma'nal qahri ma'khudun. Apakah dalil bahawasanya ma'nal qahri ini dapat diambil daripada makna wahid? Iz, faham? Kerana
min sya'nil wahidi fi mulkihi al-qahru. Kerana adalah daripada syan sesuatu yang tunggal pada kerajaannya, dia al-qahru, menguasai. Bila dia tunggal, dia seorang saja, tidak ada sekutu baginya, tak perlu berbantu, maka dia mempunyai sifat menguasai. Itu dia punya wajah bagi dakwaan ma'nal qahri ma'khudun mimma qablahu. Okey. Ibnu Hajar memberi jawapan yang lain pula. Bukan lain lah sebenarnya. Jawapan yang melupakan pelengkap. Ibnu Hajar mengatakan oleh kerana makna al-qahru tu kita dapat perolehi daripada makna al-wahid, maka tidak diulang lagi sekali al-qahar, li'alla tanza'ijal qulubu min tawallihima, supaya hati tu dia tak jadi takut dan kecut bila dua sifat. Sebab sifat Allah ni dia ada dua jenis. Pertama dipanggil jalal, yang kedua dipanggil jamal. Faham? Rahim sifat jamal, Rahman, Jawad, Fattah, Syadidul Iqab sifat jalal, Mutakabbir sifat jalal. Faham? Sifat jamal melahirkan raja, harap. Sifat jalal melahirkan takut, khauf. Faham? Jadi bila disebut secara berturut-turut kedua-dua yang merupakan sifat jalal, maka dia akan mendatangkan inzi'aj dalam hati. Dan yang kedua, kata Ibnu Hajar, disusuli al-wahid dengan al-qahar supaya dapat meraihkan tibaq, daripada segi makna dalam ilmu balagh tibaq, iaitu bila al-wahid itu melahirkan al-khauf, maka al-ghaffar melahirkan raja. Jadi makna dia jadi cantik. Faham tak? Maknanya jadi cantik. Sebab bila kita nak ceritakan tentang Allah, kena ceritakan kedua-dua sekali. Pertama sifat jalal, yang kedua sifat jamal. Kerana manusia dia perlu terbang dengan dua sayap, iaitu sayap khauf dan juga sayap raja. Maka mungkin akan ada orang iskal, kalaulah menurut dakwaan kamu inilah susunan yang sempurna, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran menggunakan lafaz Al-Wahidul Qahhar, bukan Ghaffar. Sudah tentulah susunan Al-Quran adalah susunan yang lebih baik. Faham? Maka dijawab, siap yang dalam ayat Al-Quran itu tak sama dengan siap yang dalam mukaddimah ni. Faham? Kita dia punya mood dalam mukaddimah ni adalah sedang menceritakan tentang nikmat yang Allah bagi. Faham? Bukan dalam mukaddimah ni nak datangkan takut dalam hati hamba. Faham tak? Jadi oleh kerana konteks siap itu, maka pemilihan sifat yang bersesuaian dengan siap. Adapun siap yang dibawa ayat yang ada Al-Wahidul Qahhar, memang tuntutan daripada siap ayat tersebut memang perlu untuk disebutkan sifat jalal ini. Faham tak? Jadi tak ada apa-apa iskal yang perlu dibangkitkan. Seterusnya,
Wa ashhadu tu nantilah waktu lain. Dia ada sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, cetak oleh Darul Minhaj, Al-Maqsadul Asna fi Asma'illahil Husna. Al-Imam karangan Al-Imam Ghazali dan Imam Syarqawi pun ada, iaitu kitab yang membahaskan makna nama-nama Allah. Jadi Al-Maqsadul Asna ni memang sangat bagus. Dan di dalam kitab tersebut Al-Imam Ghazali jelaskan bagaimanakah kita dapat mengamalkan hadis yang menyebut takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah, bersifat dengan sifat Allah. Kalau Al-Ghaffar ni jelas lah, faham? Al-Ghaffar ni jelas. Bila Allah itu Al-Ghaffar, maka kamu pun kena jadi Al-Ghaffar. Maksudnya maafkan orang. Kalau Allah itu As-Sattar, As-Sattar, Al-Afu, jadi Al-Afu. Itu jelas dia punya wajah takhalluq dia. Ar-Rahim jelas, Ar-Rauf jelas, Al-Muhsin jelas. Tapi ada sifat-sifat yang mana kita tak nampak bagaimana kita dapat berakhlak dengan akhlaknya. Maka dalam kitab tersebut memang sangat bagus, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Maqsadul Asma fi Asma'illahil Husna. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar minan nasi yad'uhum ila dinil Islami sallallahu wa sallam alaihi wa sallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar minan nasi liyad'uhum ila dinil Islam. Seterusnya, jadi liyad'uhum ni dia muta'alliq kepada Mukhtar, faham? Al-Mukhtar liyad'uhum, faham? Yang dipilih akan dia untuk. Pilih untuk apa? Pilih ni untuk apa? Sebagai apa? Itu yang kita kata liyad'uhum, jar majrur itu muta'alliq kepada Al-Mustafa dan Al-Mukhtar. Kemudian sallallahu wa sallam alaihi wa zadahu fadlan wa syarafan ladayhi ay indahu wa qasdu bidzalika ad-du'a'u ay Allahumma salli wa sallim alaihi wa zidhu wa dhikru tashahhudi bi hadits Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laysa fiha tashahhud fa hiya kal yadi al-jazma'i ay al-qalilatil barakati. Semoga Allah SWT. Jadi kita tengok di sini wal qasdu bidzalika ad-du'a, ini faham? Maksudnya jumlah sallallahu ini adalah jumlah du'aiyah. Faham? Du'aiyah. Khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan, ma'ruf. Kemudian lagi 5 minit aja. Ada beberapa masalah fiqh yang kita sebutkan di sini sebagai munasabah. Oleh kerana pembahasan kita ni kitab fiqh, maka apa perkara yang ada kaitan dengan fiqh maka kita sebut. Duduk.
Adapun contohnya daripada segi lughah kan, Imam Ibn Hajar pun bahaskan fadlan dengan syarafan ni segi lughah adakah sinonim. Sinonim tu maksudnya perkataan yang sama je. Faham tak? Perkataan yang sama, makna yang sama. Perkataan berbeza tapi makna yang sama. Maka daripada segi ilmu balaghah, bila mengulang benda yang sama, dia boleh mencacatkan balaghah. Faham tak? Benda yang sama diulang, dia boleh mencacatkan balaghah. Kecuali kalau ada sebab. Kenapa benda yang sama diulang? Maka macam contohnya dalam konteks doa kan. Jadi dalam konteks doa, memang doa ni sifat dia ada ulang. Faham? Jadi ulang dia akan jadi aib kalau kita ulang perkataan yang sama. Tapi di sini kita tidak ulang perkataan yang sama, diulang perkataan yang berbeza. Sebab makam doa ni makam ulang. Ulanglah. Makin banyak kita ulang permintaan, maka itu menunjukkan sifat hamba berulang-ulang dalam memohon kan. Maka atas qaul yang mengatakan fadlan dan syarafan ni adalah dua perkataan yang sinonim, ataupun bahasa Arab dipanggil mutaradif, maka ia tidak mencacatkan daripada segi balaghah. Sebab ini menunjukkan kesungguhan seorang umat untuk mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu atas qaul fadlan wa syarafan ni adalah dua kalimah yang sinonim. Adapun ada satu wajah lagi, fadlan wa syarafan ini adalah dua perkataan yang berbeza. Ibn Hajar mengatakan fadlan maknanya ziyadatul ulum wal ma'ariful batinah. Syarafan ziyadatul akhlaqil karimah. Ada juga orang yang bezakan fadlan dengan syarafan. Fadlan ni adalah diddun naqs. Yang kedua ulul majd. Itu dakik dan lurah lah. Faham? Sama ada dia sinonim, maka kita ada jawapan dia. Kalau dia bukan sinonim, maka tak perlu nak jawab lah dari segi ilmu balaghah dia. Itu sebenarnya segi lurah. Dia ada perbahasan ulama tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Yang pertama perbahasan dia, mengucap syahadah ni, tasyahud ni, hukumnya adalah sunat di dalam khutbah. Sama ada khutbah itu khutbah kitab ataupun khutbah kalam. Dan ia ada isyarat oleh Imam Mahalli berdasarkan hadis kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma. Hadis riwayat Sunan Abi Daud. Faham? Jadi hukum fiqh pertama, sunat mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah dalam khutbah. Sama ada khutbah itu khutbah kalam ataupun khutbah dalam tulisan. Sekarang ni dalam khutbah, faham tak? Mukaddimah bagi kalam yang ingin dinyatakan. Maka sebagai menuruti hadis ini, maka dibawakan khutbah. Lepas ni siapa? Okey. Perbahasan yang kedua, seperti mana kita dah belajar dalam bab azan, kalau satu orang kafir tu diazan, wa yuhkamu bi islamil kafir idza azana. Orang kafir tu diazan. Azan ni sebab kita fahamkan Islam ni dihukum berdasarkan zahir je. Kalau segi zahir satu orang kafir dia mengucap dua kalimah syahadah, kita hukum di Islam. Idza ata bisyahadatain malakum ma lam yakun isawiyah. Selagi mana dia ni bukan bermazhab Isawi. Isawi ni adalah mazhab satu kelompok Yahudi yang nisbah kepada Abu Isa bin Yaqub Asfahani, yang beriktikad bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah hanya dihantar kepada orang Arab sahaja.
Jadi kalau dia dakwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia punya mengucap dia kena tambah lagi. Orang Izawi ni kalau masuk Islam dia kena sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ilan nasi kafah. Baru masuk Islam dia diterima. Sebab dia mengaku Nabi Rasulullah, cuma dia menafikan kepada seluruh alam. Maka dia punya masuk Islam kena tambah kepada seluruh alam. Wallahu a'lam.